dia nak jawab. Malu ke, tak jumpa keyboard ke, kan. Mungkin rasa tak nak belagak apa, tak nak riak kan. Saya kira semua tahulah kan. Kalau tahlil apa? Tahlil la ilaha illallah kan. Kalau hauqala la haula wala quwwata illa billah. Takbir semua tahulah. Takbir Allahu akbar. Jadi itu beberapa istilah. Kalau lain apa lagi? Isti'azah apa? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau ringkas pun auzubillahi minasyaiton. Jangan sebut auzubillah. Elakkan sebut auzubillah, dia boleh mengubah maksud. Bahkan dalam hadis pun tidak disebutkan auzubillah sahaja. Jadi kalau ada mesti panjang. Kalau a'udzu bikalimatillah kan sampai akhir kan, kita mati masyarri ma khalaq. Apa lagi? Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Bahkan Imam Nawawi sebut pun, tak ringkas pun auzubillahi minasyaitan. Baru lengkap maksud dia. Baik. Jadi kita teruskan dengan hadis. Kita baca dulu hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa beliau menceritakan Nabi SAW bertemu dengan Abu Hurairah di sebuah jalan di Madinah, dan pada ketika itu dirinya dalam keadaan junub. Dalam keadaan junub, maknanya berhadas besar lah. Abu Hurairah mengelakkan diri dari Nabi dan pergi mandi. Ketika Abu Hurairah kembali, Nabi bersabda, wahai Abu Hurairah, kan, dari manakah kamu? Dia berasa hairan. Kenapa tiba-tiba ngelak ni? Aku menjawab, aku dalam Abu Hurairah menjawab, aku dalam keadaan berjunub. Jadi aku tidak suka duduk menemani kamu. Nabi Muhammad bersabda, Subhanallah, innal muslim la yanjus. Maha suci Allah, kan? Subhanallah, orang yang beriman itu tidaklah najis. Dari hadis yang sahih hain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan beberapa riwayat lain yang kita boleh nampak di situ memang hadis yang sahih belakalah. Tidak adalah sebarang syas keraguan. Baik, jadi bimbang sekalian, kita tengok pada hadis ni. Ni hadis yang pertama menjadi dalil kepada perbuatan ataupun keadaan bagi lelaki, di mana saya sebut sikitlah, air mani itu tidaklah dikira najis. Ini dalil yang jelas sebab lelaki Abu Hurairah dan dalam keadaan berjunub, maknanya dalam keadaan yang ada nilai kan, dan tidaklah najis. Sebab itu disebut air mani itu bukan najis. Dia lain hal dia dengan wanita. Perempuan berdarahnya haid, darah jelas, darah tu mesti adalah najis mutawassitah. Sebab tu tak kira lah darah haid ke, darah wiladah masa lahirkan anak ke, darah nifas pantang 40 hari ke, apa lagi, darah istihadah yang lebih daripada 15 hari kerana penyakit ke, apa lagi, darah kambing lembu ke, semua darah tu adalah najis belaka lah. Sebab itu bagi perempuan muslimat, dia memang dikira sebagai najis, darah tu najis. Dan sebab itu beza masa kecil. Kalau lelaki, anak lelaki yang berumur kurang dari 2 tahun lah, yang tak genap lagi 2 tahun, yang minum ibu susu sahaja, tidak campur dengan apa-apa makanan minuman yang lain, dan bila dia kencing ataupun dia buang air kecil, maka ia dikira najis mukhaffafah, yang ringan kan, yang mana dia cukup sekadar renjis. Renjis kan. Kerana apa? Itulah kaedah dia. Sebab lelaki dalam keadaan yang lebih rendah ataupun kurang dia punya kenajisan dia berbanding perempuan. Kenapa? Kerana perempuan ni lebih banyaklah dia punya kemampuan. Kemampuan apa kan? Macam tu, ialah mengandung, melahirkan anak. Jadi ada rahim kan. Dari situlah yang membezakan lelaki dan perempuan sekecil-kecil usia. Walaupun dia mungkin tak boleh mengandung ke, kotlah rahim kena dikeluarkan pun atas dasar dia seorang perempuan, maka secara keseluruhan sama sahaja, hukum dia sama. Okay. So ni nak sebutlah ni apa dalil kepada air mani tu tak najis. Sebab tu kita sebut dalam agama ni semua ada dalil sebenarnya. Cuma kita yang belajar just ambil yang orang awam, kita hanya belajar yang adalah dimuktamadkan. Sebab kita semakin lagi belajar, kita akan nampak di situ sebenarnya dalam agama ni semua telah lengkap dengan dalil.
So kita akan nampak satu persatu kan. Nak kata kalau tak ada dalil, orang boleh mereka buat create satu amalan dan kata ia adalah satu tuntutan. Kalau macam tu, susah kan. Kita bawa satu amalan, ibu-ibu kata bawa satu amalan, kan jadi kucak-kacik. Sedangkan Nabi yang dapat wahyu, Nabi sampaikan pada kita, kita belajar, kita amalkan. Nabi pun ikut apa yang malaikat Jibril sampaikan. Kan, ada kaitan. Baik, saya sebut sikit lah poin-poin penting berkenaan dengan isu tentang ilmiah. Baik, jadi bimbang sekalian, kita nampak dah hadis ni, Nabi rasa hairan keadaan Abu Hurairah yang bukanlah bernajis kan, tapi beliau malu, kata malu nak bertemu dengan Nabi, tak suka teman dalam keadaan berjunub. Kan? Padahal berjunub secara halal, maknanya berjunub dalam keadaannya dibenarkan. Kan, bukan berjunub yang tak betul. Bukan kata buat maksiat lah. Tapi dalam keadaan bukan bernajis, bukan bermaksiat pun mereka rasa malu. Pada hadis yang lepas kita bincang kan, berkenaan sahabat Ka'ab bin Malik, dia tak sertai Nabi dalam peperangan pun bukan buat maksiat, tapi dia punya keadaan macam berdosa tu lain. Itulah kata aura dia lain. Keadaan mereka tu, sahabat ni sangatlah hebat, sehingga kan bukan buat maksiat pun rasa macam maksiat dah. Tinggal amal sunat pun rasa macam berdosa dah. Macam ni pun kita nampak. Tak bernajis pun. Tidak dalam keadaan yang bernajis kan. Bukan dalam keadaan yang mengaibkan pun. Tapi rasa malu nak bertemu dengan Nabi. Kata begitu hebatnya mereka punya pegangan agama mereka yang kita kena ambil contoh ni. Baik, insyaAllah. Baik, saya tengok ada yang ni komen Kak Nisum setiap amalan ibadat ada dalil. Yes, betul, mesti. Cuma kita taklah tentu nak tahu semua. Tapi kalau tahu tu lebih baiklah. Sebab kita dapat hati-hatilah, takut ada orang sampaikan benda yang baru, kita pun anggap oh ini betul-betul. Kan jadi tak betul. Sebab itu kita walaupun orang awam, ambillah tahu sikit-sikit. Itu saya suka bentangkan dalil hadis supaya kita nampak benda tu dengan yakin kita boleh amal. Baik, so yang ni Nabi takjub, Nabi rasa hairan. Rasa macam kenapa, macam weird sikit kan. Hairan, takjub, rasa dalam keadaan begitu, maka Nabi sebut subhanallah. Kita lihat pada hadis yang kedua. Okey. Ini menyentuh sedikit tentang perkara ghaib. Cuma kita just baca, kita ambil manfaat apa yang kita boleh amal. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ini satu kisah yang panjang sikit, cuma kita fokus pada isu saja. Ketika seorang lelaki sedang menarik seekor lembu miliknya yang sedang memikul beban. Tiba-tiba lembu tersebut menoleh kepadanya dan berkata, aku diciptakan bukan untuk ini, melainkan untuk membajak tanah pertanian. Lembu tu cakap. Lalu para sahabat berseru, subhanallah, kerana rasa hairan, terkejut. Seekor lembu dapat bercakap. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku, Nabi, Abu Bakar dan Umar mempercayainya. Hadis yang sahihain juga, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dan lain-lain lah, saya berikan nombor hadis. Jadi bimbang sekalian, kita nampak di sini, ni satu kisah ghaib, walaupun daripada hadis yang sahih, tapi kisah yang cukup, kita rasa, kita pun takjub, dalam keadaan lembu boleh bercakap. Janganlah kata, jangan kita pergi try pula lah. Kemungkinan besar tak berlaku pun. Sebab kita ni bukanlah dalam keadaan mudah nak dapat benda-benda ghaib ni. Kita bukan senang-senang nak dapat. Tapi kalau Allah kehendaki, Allah akan berikan lah. Contoh yang dipilih adalah wali lah, hamba Allah yang soleh. Maka biasanya mereka akan hadapi perkara-perkara yang orang lain tak hadap. Dan ciri-cirinya mereka takkan cerita dengan orang. Mereka tahu itu antara dia dengan Allah je. Kan? Orang yang kata dia sudut tasawuf ni, dia kata arif billah lah. Kalau orang yang kenal Allah tu betul-betul kan, dalam keadaan yang kata kehidupan dia betul-betul lillahi ta'ala, yang mana kita sangat susah lah nak capai macam tu. Cuma kita memperbaikilah diri kita ni. Dalam keadaan tu memang akan berlaku, boleh kata biasa berlaku perkara-perkara yang lain daripada orang lain. Sebab apa? Dia pun special. Jadi Allah akan bagi dia special. Tapi ni benda-benda yang gaib lah, kita tak banyak cerita lebih-lebih sangat kerana kita pun tidak mengalami. Cuma nak kata possibilities tu ada. Cuma tak payah kita nak terlalu nak kaji lebih-lebih sangat sampai kita duk anggap
macam super power lah apa. Jangan duk berhayal macam tu lah. Cuma kita tahulah benda tu boleh berlaku lah. Banyak hadis yang sebut tentang wali-wali Allah yang dahulu yang mengalami benda-benda perkara-perkara yang agak menghairankan. Macam dalam isu ni, lembu yang dijadikan sebagai yang menanggung beban. Sampai dia kata aku bukan diciptakan untuk yang ni. Kerana dia untuk melakukan tentang pertanian ataupun mengeluarkan susu. Kan, maknanya dia adalah fungsi dia lain. Kalau nak memikul beban ni lain. Kan, macam kenderaan zaman tu pun, kalau naik kuda tu untuk jarak yang dekat. Kalau nak pergi jauh, naik unta. Jadi kalau terbalik, maka tak sesuai. Kan, maknanya adalah keperluan dia kan. So menariknya apa, dia lembu tu bercakap dan sahabat pun rasa pelik, rasa hairan, sebut subhanallah, maha suci Allah. Sebab tu kita nampak apa benda yang macam special kan. Nampak contohlah nampak bukit yang tinggi, tiba-tiba nampak mungkin gunung ke. Apa-apa berlaku yang kita rasa macam senang cerita lah macam wow tu. So nak sebut wow tu, gantikanlah subhanallah. Ataupun nak sebut wow, sebutlah wow. Ya, Hamzah. Kan? Sebutlah wow. Lepas tu, sebutlah subhanallah. Yang penting ala kulli hal jangan tak sebut subhanallah. Kan? Dia jangan sebut wow, amazing, wow, gempak. Betul tak sebut pun apa-apa nama Allah. Kan? Sebab itu tidak melambangkan kita ni ingat kepada Allah. Sebab benda tu orang lain pun sebut, orang bukan Islam pun sebut. So kita Islam. Dia bagi nampak special lah. Bagi nampak lain daripada lain. Itu yang paling penting kita nak kena buat tu. Jangan menyamai ataupun jangan ikuti orang bukan Islam buat sahaja. Dia nampak beza. So kita amalkan every action kita buat, sebutkan nama Allah. Kan? So dalam isu ni pun sama, sebutlah subhanallah. Takjublah, rasa hairan, rasa pelik kan. Okey, baik. Kemudian sama pada hadis yang ketiga. Semua kita ambil lah sebagai satu pengetahuan baru lah. Hadis-hadis yang jarang kita dengar. Baik, hadis yang ketiga daripada Abu Waqid Al-Laits. Beliau berkata, ketika kami keluar bersama Rasulullah SAW menuju ke Hunain, kami melalui sebuah pohon milik kaum musyrikin yang diberi nama Zatu Anwat. Mereka menggantungkan senjata di atasnya, yakni untuk tabaruk, ambil berkat. Nak bagi menang lah dalam peperangan. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, buatkanlah untuk kami satu anwat, satu pohon yang begitu seperti apa yang mereka miliki. Spontan Nabi kata, subhanallah, permintaan kamu ni sama seperti permintaan Nabi Musa, kaum Nabi Musa. Mereka berkata, kaum Nabi Musa berkata, hai Musa, buatlah untuk kami sebuah Tuhan berhala sebagaimana mereka ni mempunyai beberapa Tuhan. Maknanya apa ni? Yang dah ikut ajaran Nabi Musa, yang mengikuti ajaran Nabi Musa, syariat Nabi Musa ini, mereka minta seperti orang-orang yang orang kata kafir ataupun dalam keadaan yang belum mengikuti syariat Nabi Musa ni, yang mereka ada berhala. So umat Nabi Musa, kaum Nabi Musa yang ikut Nabi Musa pun minta berhala seperti orang yang bukan Islam, orang yang bukan mengikuti syariat Nabi Musa. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, Nabi sebut, kamu akan mengikuti jejak langkah kaum-kaum sebelum kamu. Hadis yang sahih riwayat Tirmizi 2180. Jadi ibu-ibu sekalian, ini satu hadis yang jarang kita dengar, sangat jarang kita dengar, berkenaan dengan larangan kita bersama, maknanya syibhu, sama tashbih dengan orang-orang yang bukan Islam. Tadi baru saya sebut kan, ada kaitan dengan hadis yang ketiga lah. Yang mana larangan ni bukanlah dia berlaku secara total, kan, dia bab berkaitan agama. Kalau sebut sunnah bid'ah ni, dia berlaku dalam bab agama, dia tak berlaku dalam bab keduniaan. Kalau bab keduniaan yang totally dunia, contoh macam pakaian kita kan, kenderaan, benda ni dia adalah satu keluasan lah. Kalau boleh elak tu elak lah, nak ikut dengan orang bukan Islam ni kan, ikut Yahudi Nasrani kan, kita elak lah. Tapi kalau tak ada masalah, dia benda tu mengharuskan, boleh juga kita buat. Tapi kalau menimbulkan fitnah, elak lah. Contoh pakaian ikut pada adat resam
agama tertentu kan. Kalau walaupun menutup aurat tapi ia tidak wajar lah. Maknanya still boleh kita buat, tapi janganlah dikerapkan, biarlah buat tu bersebab betul-betul yang munasabah. Sebab dia kata tu lah, sedikit demi sedikit kita akan ikut jejak langkah kan. Yang disebut dalam hadis yang lain kan, kita akan ikut jejak langkah kaum terdahulu ni sedikit demi sedikit, shibrin bishibrin kan, sikit demi sedikit, akhirnya sampai masuk lubang biawak pun kita akan masuk. Maknanya benda yang jelas, benda yang salah pun kita akan buat. Sebab dia dah jadi satu kebiasaan. Bila dah jadi biasa, memang masa tu kita tak ada kesedaran lagi dah. Salah betul, halal haram tu tak ada kesalahan. Sebab itu apa juga pun kita cegah lebih baik daripada kita merawat. Kan, contoh kalau bab kehidupan, katalah laki perempuan suka sama suka kan, kita cut off terus. Cut off kerana lama kelamaan, perasaan tu biasalah kan, lama kelamaan akan membawa kepada perzinahan kan. Ni saya sebut semalam lah, ada camp Sharifah, camp untuk pelajar di surau, buat camp cuti sekolah. Saya sebut benda tu lah, kan, saya tunjuk contoh-contoh kan. Ni benda ni kita nak elakkan, tutup jalan, jangan buka ruang fitnah kepada benda yang lebih dahsyat. Sama lah dalam beragama, kita sebut beragama, kita ambil mudah kan, sikit demi sedikit kita ikut sikit-sikit, ikut benda yang bukan-bukan, kita tertipu kan, kita mengambil contoh mereka tanpa apa-apa sebab pun kan, tak ada keperluan pun. Contoh hari kemerdekaan contoh kan, buat sambutan di sekolah kan, boleh je pakai pakaian tradisional kita yang menutup aurat tu. Ni nak ikut juga dengan tradisional kita orang Islam, ikut tradisional agama lain atas dasar perpaduan. Sebenarnya lah dari sudut benda ni melibatkan tentang agama jugalah. Dan walaupun tutup aurat, tapi ada keperluan tak? Tak ada pun. Nak pakai tu biarlah orang bukan Islam tu pakai, dia yang memakai ikut tradisional dia. Yang kita pula yang beria-ia sangat. Sampai pakai bindi tu kan. Itu tentang agama, itu memang tak boleh. Tapi kalau bab pakaian ni elaklah selagi boleh. Contohlah bab pakaian yang walaupun taklah kaitan terus dengan agama, tapi kita nak tutup jalan membawa kepada mafsadah. Itu paling selamat. Jadi lama-lama kita akan rasa biasa. Mula kita kata, okey tak apalah, pakai je pun. Lama-lama nanti yang jadi orang pakai bindi tu. Sebab dia anggap, pakaian je, satu ni je. Padahal dia tak tahu itu adalah satu etikad yang salah. Dengan menandakan bahawa perempuan ni yang dah kahwin, dalam agama Hindu, yang dah kahwin, kepercayaan itu maknanya tak ada siapa yang boleh mengapa-apakan suami dia. Itu kan membawa kepada syirik benda tu. So betul kata, sikit demi sikit kita akan ikut. Jadi sekalian, hadis ni pun sama. Sahabat ni lah, dia orang tak tahu, dia orang minta kan, seperti mana orang-orang musyrikin buat di Hunain ni. Jadi kita, maka Nabi pun sebut, Nabi rasa hairan, kenapa minta macam tu? Sahabat tahu, minta tau kan, mereka minta dengan Nabi lah kan, mereka tak terus buat, minta dengan Nabi. Tapi Nabi janji lah, memang akan ikut. Zaman tu pun dah berlaku lah. Nabi dah sedar, okey ni akan berlaku juga kan, so akan ikut. So mereka akan minta seperti kaum Nabi Musa. Apatah lagi sekarang, dengan tidak ada dah Nabi secara zahirnya nak bantu kita dengan macam-macam cabaran akhir zaman, lagilah kan kita dengan tak cukup ilmu agama, macam mana kita nak defend kita punya diri. Akhirnya kita akan ikut je. Itu yang bahaya bila datang Masih Ad-Dajjal. Bayangkan dengan ilmu kita yang tak seberapa kan, dengan iman kita tak berapa nak kuat. Saya sendiri pun tak yakin boleh ke, takut tak boleh. Minta Allah bagi betul-betul perlindungan, amalkan betul-betul doa kan, a'udzubika min al-masih ad-dajjal, min fitnatil masih ad-dajjal, dalam ayat akhir kan. Nak kata takut kita tergolong dalam kalangan orang yang merasai benda tu pada akhir kiamat, kita melihat Dajjal, takut terikut, tak kuat iman. Jadi berlaku macam tu kerana kita waktu tu dalam keadaan yang kata sangat mencabar. Sekarang pun dah macam-macam cabaran, kita duk ikut buat konsert lah apa, dah open dah benda-benda yang maksiat terang-terangan berlaku.
kita pula join sekali. Kan? Kita pula rasa tak bersalah. Ada orang Islam sendiri melakukan benda yang terang-terang maksiat. Bukan kata benda yang ada syubhah ke, ataupun yang melalaikan semata-mata, tak ada maksiat tapi melalaikan kan. Itu main game, melalaikan sangat sampai lambat nak solat. Itu pun kita dah kena cegah. Ni terang-terang maksiat. Lagilah kena jangan buat. Tapi itulah kata dunia akhir zaman kan. So kita lihat dalam hadis ni, maka Nabi pun sebut subhanallah. Nabi rasa hairan, rasa pelik. So kita pun kena hati-hatilah, jangan termudah ikut dengan apa-apa trend. Trend itulah yang paling bahaya. Banyak trend ni sebenarnya ikut dengan orang bukan Islam. Yang mana budaya mereka tu semakin lama semakin dimasukkan dalam jiwa kita. Kita lah, terutamanya anak-anak muda. Tengok je sekolah, saya melihat generasi sekarang terlalu ikut pada trend. Kita pun takut sebab dia tak kuat agama dan dia ikut trend, akhirnya trend tu menguasai diri dia daripada agama. Rosak macam tu. Rosak, takut. Tapi kita tu lah, kita bimbing, kita bantu. Harap-haraplah mereka selamatlah kan, insya-Allah. Baik, jadi kita lihat pula hadis yang ketiga daripada Ummu Salamah, isteri Nabi SAW. Dia kata, ketika Rasulullah SAW bangun tidur, baginda mengucapkan, subhanallah, apakah fitnah ataupun ujian yang turunkan pada malam ini? Apa yang dibuka dari khazanahnya, rahmatnya? Bangunlah kalian. Mungkin kamu berada dalam kaya kat dunia, tapi kamu muflis di akhirat. Hadis yang sahih ni, Al-Bukhari, nombor 15. Jadi bimbang sekalian, hadis ni pula dalam keadaan yang cukup mengejutkan Nabi, dalam keadaan yang dihuraikan oleh ulama lah. Kita boleh lihat dalam kalam Imam Ibnu Battal antaranya, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari antaranya, yang menyebutkan kemungkinan besar sebelum Nabi berkata-kata begini, Nabi menghadapi mimpi. Nabi menghadapi mimpi yang menunjukkan keadaan umat akhir zaman. Tapi wallahu alam, ni hanya ijtihad ulama lah. Tapi yang kita boleh kata tu ada kaitan lah. Kerana Nabi bangun mimpi, tidur. Sebenarnya mimpi lah kan, mimpi. Sesuatu mimpi, maka Nabi sebut, Nabi rasa hairan. Hairan apa? Hairan dengan kita ni. Yang dalam keadaan kita tahu benda baik, benda wajib kena buat, tapi ada yang tak buat. Benda haram jangan buat, masih lagi buat. Akhirnya benda yang asas pun tak kuat, apatah lagi benda sunat pun kita tak nak buat. Kan? Sebab itu Nabi sebut, bangunlah kalian. Ni maknanya orang tidur malam ni jangan sampai tak berqiyamul lail lah. Kamu mungkin kaya kat dunia, sampai kamu rehat malam, sampai tak solat sunat dan tidak mengamalkan qiyamul lail. Tapi kamu muflis di akhirat. Sebab apa? Kita yakin, kita anggap, cukuplah fardu aku buat, cukuplah yang haram aku tinggal. Kadang-kadang itu pun tak lepas lagi. Kalau itu je pun, kita yakin ke kita punya tu amalan dah sempurna? Tak ada orang boleh yakin macam tu. Tak ada orang. Tidak ada siapa pun. Kan? Bahkan kita lihatlah apa yang Nabi sendiri buat pun, Nabi sendiri amalkan pelbagai macam amalan sunat. Jadi, kata-kata itu tanda kita lagilah kena buat. Takkan kita rasa dah cukup dengan apa yang kita buat. Tak ada orang yang boleh kata begitu. Kan? Maka Nabi rasa hairan, pelik. Kenapa duduk tidur lagi? Kenapa syok sangat tidur? Gitulah Nabi faham kan. Kenapa duduk tidur lagi kan? Bangunlah kalian. Buatlah. Mungkin kamu kat dunia ni kaya, tapi akhirat nanti kamu muflis. So kumpul macam-macam amalan soleh untuk bersiap sedia menghadapi kematian. Itulah maksud Nabi nak sampaikan, yang kita boleh faham dia rentetan daripada mimpi yang Nabi SAW mendapat. Cuma tak disebutlah secara khusus. Allah. Baik, Kak Nisu kemudian bertanya, Ustaz, subhanallah, ini dilafaz dalam semua keadaan hairan dan terkejut, sama ada baik atau buruk. Ya, contoh yang ni baru kita bincang hadis ni. Ni sesuatu yang buruk. Mimpi Nabi tu dalam keadaan Nabi terkejut dan Nabi sebut Nabi rasa hairan. Kenapa ni? Maknanya rentetan daripada mimpi tu yang menunjukkan keadaan buruk, muflis ke akhirat. So di sini pun Nabi amalkan subhanallah. So kita nak kata, kalau kita, apa kita nak praktikkan? Kita bila rasa wow tu, benda yang baik lah, biasanya benda yang kita rasa happy, seronok, sebutlah subhanallah. Kita rasa happy, seronok, subhanallah. Benda yang kita rasa macam, contohlah, macam nak kata contoh keadaan dia, kau ni dah tahu benda ni salah, kau masih nak buat kan? Kita rasa pelik. Contoh kan,
Contohlah kita tegur kawan kita lah, dia buat benda salah ni. Mana dia dah tahu lah, tapi dia masih buat. Kita tu buat subhanallah, subhanallah kau ni. Dah tahu lah kau masih buat salah, kau masih nak buat. Kau tahu benda salah, kau masih nak buat. Contoh. Kan? So kita amalkan juga. Maknanya rasa hairan ni positif, negatif, dua-dua. Sebab itulah ikut daripada hadis tu lah kan, kalau benda yang baik pun memang kita rasa keadaan yang rasa wow tu memang kita akan sebut wow, cantiknya kan, hebatnya. Nak amalkan zikir lain pun boleh, tak ada masalah. Cuma yang ni yang lebih tepat mengikut apa yang Nabi amal lah. Maknanya lebih kita utamakan. Nak sebut lain Masya Allah ke apa, terpulang, tak ada isu pun. Cuma ni lebih baik lah, maknanya pastikan baca subhanallah. Sebut subhanallah ni dekat dengan sunnah. Lepas tu keadaan buruk pun sama. Ada sepelik dengan seorang ni. Kan kita rasa macam hairan. Even kita sendiri pun, kita dah buat bersalah, kita rasa menyesal. Kita sedar lah, kita rasa macam, apa aku buat macam ni? Subhanallah, apa yang aku buat ni? Macam tu. Subhanallah. Macam maknanya, kadang kita rasa hairan, dalam keadaan kita buat benda yang salah pun, sebut subhanallah. Mungkin boleh sebut astagfirullah, boleh sebut. Cuma, dia lebih kepada kita rasa pelik, rasa hairan. Maknanya dah tahu buat lagi. Benda jahat lah kan, benda salah. Pun sebut subhanallah. Dalam masa yang sama nak amalkan zikir lain tak ada masalah. Cuma yang ni satu benda yang kita nampak isyarat Nabi dalam keadaan takjub, banyak keadaan Nabi akan amalkan subhanallah. Okay, baik. Kita lihat lagi hadis, sebelum tu kita lihat apa ada yang tanya. Kalau kita buat solat qada je, jarang buat sunat-sunat macam mana Ustaz. Okey, tak apa. Qada ni teruskan, kita buat secara berjadual. Dia jangan kita terlalu paksa macam nak kata macam ni kalau sunat yang dituntut kan, baiknya jangan tinggal lah. Jangan tinggal. Tapi dalam masa sama kita pun ada nak buat qada kan. So qada ni nak terbaik kan, dia buat secara berjadual. Maknanya nak senang cerita kan, setiap waktu kita selitkan dengan qada. Kena ada kiraan. Berapa tahun, berapa lama, berapa kali. Aku tak tahu, kita anggarkan yang kita yakin. Kita boleh anggarkan kan berapa yang kita yakin tu. So kita dah letakkan keyakinan, letakkan anggaran, letakkan kiraan. Dan kita buat secara berjadual. Setiap kali solat fardu, selitkan dengan solat qada. Solat fardu subuh, qada subuh lepas tu. Solat zuhur, qada zuhur. Qada tak ada masalah, bila-bila masa boleh buat. So maknanya kita ada kiraan, berapa hari kita dah buat, berapa tahun ke. Teruskan sampai mana yang sempat. Jangan risau, yang penting dah bertaubat, kita dalam proses sedang qada hajat secara berjadual. Ini satu kaedah yang paling harmoni, paling senang. At the same time, kita buat juga sunat untuk yang semasa. Teruskan buat. Yang penting muakkadah tu lah, yang dituntut tu kita lagi kena buat. Contoh macam tarawih bulan Ramadan kan. Contoh macam witir. Contoh macam solat sunat subuh, antara yang paling penting lah. So kita buat juga. Qada pun buat, yang tu kita buat. Qada jangan kita paksa sangat lah. Teruskan buat lah. Yang penting teruskan buat. Baik, kita lihat pada sunnah yang ke-92. Baik, saya kira mungkin terakhir kot, dia agak panjang nak bincang ni. Baik, kita lihat hadis daripada Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahawa Nabi SAW bersabda, sungguh aku berharap, okey, ini kisah dia ketika Nabi sedang bercakap, menyampaikan ilmu lah, lebih kepada majlis ilmu lah, kepada sahabat. So Nabi sebutkan benda ni. Ketika bersama-sama dengan sahabat, Nabi sebut, sungguh aku berharap kalian ini, ataupun kamu ini akan menjadi 1/4 daripada ahli syurga. Kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Betul orang suka amalkan takbir dalam majlis ilmu kan. Disebut takbir kan, Allahu Akbar. Kemudian baginda bersabda lagi, aku berharap kamu menjadi di antara 1/3 ahli syurga. Kami pun bertakbir lagi. Kemudian baginda bersabda lagi, aku berharap kamu menjadi setengah ataupun separuh, 1/2 ahli syurga. Kami pun bertakbir lagi. Ini hadis yang sahihain, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis yang sahih. Jadi biar sekalian, apa yang kita boleh faham daripada hadis ini, dalam satu keadaan mereka berkumpul dalam satu majlis, kita boleh kata majlis ilmu. Jadi Nabi pun memberikan motivasi. Sungguh aku berharap. Nabi pun sebut, aku berharap. Maknanya Nabi mendoakan. Aku harapan tu doa lah kan.
kita memberikan satu semangat motivasi. So kita pun kena ingat begitulah. Maknanya kita nak sebut kepada seseorang, kita kata saya doakan, kita doakan kan begitu. Saya harap itu adalah satu yang lebih sesuai dengan sunnah. Jangan kata confirm pasti. Bukan kita yang memberikan keputusan. Kan kita kata kau ni banyak buat amalan sunat lah, confirm masuk syurga lah. Oh sedap mulut. Kita yang dengar tu bercakap alhamdulillah. Kan kalau aku masuk syurga je jangan risau. Tiap aku pau kau masuk juga sekali. Boleh pula buat ayat macam tu kan. Nak kata tu macam bagus, kata bagus tu bukanlah bagus pun. Cuma dia macam Islam ni lah sikit kan. Daripada cakap benda ni bukan kan. Tapi benda tu ada unsur-unsur yang kurang tepat lah. Bahkan sudah akidah pun salah. Kerana kita tak boleh menetapkan sesuatu yang gaib yang kita tak ada kuasa nak buat. Kan? Menetapkan kata confirm masuk syurga. Kita ke yang jadi penghukum? Confirm masuk neraka. Memang kita tahu ni. Kalau disebut dalam hadis pun, ciri-ciri orang yang masuk neraka pun. Dalam masa yang sama, kita tahu nak masuk neraka ke syurga itu adalah keputusan Allah. Judgment daripada Allah. Cuma disebut ciri-ciri, kita kena berhati-hatilah. Jangan buat macam tu. Maknanya kalau orang yang terbuat pun, dia ada peluang lagi selagi masih hidup. Dia boleh istighfar, dia boleh bertaubat, dia boleh berubah. Tak mustahil kan. Maknanya nak kata rahmat Allah tu luas. Sedang kita terlalu excited sangat sebut ke kawan kita, kau ni confirm ahli syurga. Dia nampak orang lain yang macam buat maksiat pada hari ni, dia kata ni semua bakal-bakal ahli neraka. Oh sedapnya mulut. Tak bagus macam tu. Bukan, maknanya itu dah menunjukkan kita ni rasa shock sendiri tau. Kita sedap cakap orang. Kalau kita rasa kita ni, confirm ada syurga cakap orang macam tu. Kan, ke kita ada jawatan baru. Pembantu malaikat ke? Tak ada. Kan, pembantu malaikat S19. Mana ada? Tak ada. Kita tak tahu benda yang baik. So jangan kata macam tu. Sama juga satu lagi bibir sekalian. Istilah kita gunakan sahabat syurga kan. Bagi saya istilah tu kalau boleh elakkanlah. Elakkan. Kalau nak sebut pun biar jelas sikit. Kita sebut dalam bentuk doa. Saya harap kita sama-sama masuk syurga. Tak apa, itu doa lah kan. Sebut dalam bentuk doa. Saya doakan kita masuk syurga tanpa hisap. Itu lebih bagus. Seperti Nabi amal. Nabi tak sebut sahabat syurga. Kalau Nabi nak sebut, Nabi boleh sebut. Nabi pun tahu, Nabi tak boleh letakkan satu penetapan. Nabi pun follow. Nabi pun ikut apa yang telah Allah takdirkan. Sehingga pakcik Nabi tak masuk syurga pun Nabi tak perhatikan. Pun Nabi minta je. Nabi minta, Nabi harap dua Umar untuk masuk ke dalam syurga. Akhirnya sahabat Nabi yang Allah pilih. Kan? Seorang lagi iaitu pakcik Nabi, Allah tak pilih. Itu kehendak Allah. Kita nak pertikai apa? Kehendak Allah. Adalah sebabnya. Allah tahu kenapa buat begitu. Kan? Kita nak lebih-lebih cari pun, kita nak lebih-lebih nak perhatikan. Kita ni just server, just hamba Allah. Kenapa kita nak lebih-lebih pertikai pula kan? So, bagi saya begitulah. Ni kita sebab banyak istilah yang kita kadang-kadang guna kan. Kita guna sebab benda tu jadi biasa. Biasa pula bukan sebab belajar. Dia biasa sebab tengok orang. Orang kata taklid lah. Kan? Taklid dan menyebabkan kita duk buat banyak benda yang kita anggap betul tapi sebenarnya tak tahu. Bila dah biasa, datang teguran, kita rasa, tak boleh ke? Dan sampai ada orang yang tak nak berubah. Kan? Sampai dia anggap, saya dah biasa. Benda ni salah ni. Sebab agama tau, sebab agama. Sebab dunia tak ada masalah ni sekalian. Sebab dunia ni adalah keluasan selagi tidaklah bercanggah syarak. Selagi benda itu dibenarkan, diharuskan, buatlah. Kan? Adalah keluasan. Sebab dia dunia. Tentang dunia sebagai manusia. Sebagai harus bagi kita ni sebagai manusia biasa. Tapi bab-bab kaitan agama macam ni lah sahabat syurga ni kan. Saya perhati jugalah jadi kebiasaan disebut ni. Jadi bagi saya elakkan. So kalau nak sebut juga, sebut sahabat pun cukup dah. Kalau kata nak juga sebut syurga tu, doakan. Doalah kan, kita jumpa ataupun kita masuk dalam Google Meet. Kita sebut, moga kita masuk syurga tanpa hisap. Saya doakan semua masuk syurga tanpa hisap. Itulah yang terbaik. Bukan kata nak salahkan apa, cuma kita tak naklah ada kepercayaan
Kepercayaan yang kita yang menentukan syurga neraka seseorang. Tak nak begitu. Sebab sahabat syurga ni dah maksud dia macam tu kan. Dia maksud kita dah menetapkan sahabat syurga macam confirm syurga. Macam itulah, ni maksud tak berapa jelas. Bagi saya benda yang tak jelas ni tinggalkanlah. Syubhah kan. Baik tinggal, itu lebih afdal. Itu lebih selamat kerana satu dalam hadis pun tak ada. Kalau ada, kita amal. Maka saya akan campaign, jom kita amal. Kan? Dan dalam hadis ni begitu dah bentang. Nabi tak sebut begitu. Nabi cuma harap. Nabi sebut doa kan. Nabi harap antakunu atardawna antakunu rubu'a ahlil jannah. Aku harap sangat yang mana kamu-kamu ni semua tergolong sebagai 1/4 daripada ahli syurga. Harap tu maknanya Allah, Nabi minta kepada Allah. So kita faham keadaan. Baik, kalian bertanya ni kepada Khadijah, Ustaz, macam mana nak cakap kepada kawan kita yang selalu kata sahabat syurga supaya tidak kecil hati. Macam mana? Suruh dia masuk kelas ni, suruh dia dengar. Macam tu je lah. Ataupun tegur secara personal, kita katalah saya belajar ni kan, Ustaz kata benda tu kena elak kan, kerana terangkan sikit lah kerana dia seolah-olah kita menetapkan syurga bagi seseorang, sedangkan kita tak ada kuasa untuk menentukan orang syurga ke orang masuk neraka ke, bukan hak kita. Itu kehendak Allah. Terangkan sikit lah, bagi tahu elok personal, terangkan sikit. Cuba tengok apa respon dia. Cuba tengok respon dia apa. Boleh kata kalau orang dah biasa tu, dia kemungkinan besar dia akan sebut baru saya tahu kan. Ada orang yang tak nak terima pun ada. Sebab dia alasan dia dah biasa. Nanti yang salah, sebab tu bab agama kena belajar dulu. Jangan terus hanya ikut orang. Macam seolah-olah ikut trend lah, sama lah. Trend lah tu kan, orang buat kita pun buat. Cuma trend bukan secara viral. Trend secara kalangan kita ni. Bagi saya benda tu biar kita hati-hatilah. Biar tu bab agama, belajar kita amal. Itu yang paling selamat. Paling selamat, bahkan menjaga kita punya perbuatan halal haram tu kita jaga betul-betul. Sebab dia tentang agama. Agama adalah satu benda yang telah dimaktubkan, syariat. So kita kena follow. Disiplinkan diri untuk follow peraturan kan, guide tu kita follow. Bukan kita yang buat satu peraturan, kita anggapkan benda tu yang betul. Baru saya betul. Betulkan yang biasa kaya betul lah. Itulah yang kita nak boleh faham. So, cubalah kita pelan-pelan cuba berikan. Sebab saya kira benda ni ada satu macam kebiasaan dan saya kira kalau kena ubah. Saya yakin, percaya yang guna istilah tu, kepercayaan ni bukanlah dia menetapkan, tapi kalimah tu membawa kontroversi. Dia macam lafaz a'udzubillah. A'udzubillah, orang sebut biasa kan, a'udzubillah, na'udzubillah. Ataupun orang meninggal dia sebut innalillah. Ni jadi adat kan, jadi adat. Nabi sebut panjang. Nabi lengkapkan maksud. Maknanya itu baru tamam, sempurna. Orang meninggal sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, kalau saya nak sebut alhamdulillah boleh tak? Itu nakal lah tu. Orang meninggal sebut alhamdulillah. Walaupun tak suka pun jangan sebut alhamdulillah kan. Kita doakan lah kan, dia dapat keampunan kan. Sayang dia juga. Jadi sebutlah penuh kan. Samalah dengan berlaku apa-apa sebut. Kita biasa orang sebut a'udzubillah. Wal-iyazubillah. Sebut tu je. Itu membawa maksud yang tak jelas. Sebab itu dalam mana-mana kalam ulama, ibu ayah boleh lihat mana-mana kalam ulama, sebut isti'azah mesti lengkap. A'udzu bikalimatillahi tammat ke kan, rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin ke, a'udzu billahi minasyaitan, paling kurang ayat Quran bersama. Fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Jadi lengkap. Maknanya maksud dia tak lari dan sampai. Kalau sebut a'udzubillah itu kita punya cara, trend dan orang suka sebab pendek. Kan akhirnya tanpa mengetahui benda tu boleh ubah maksud, dah jadi satu kebiasaan. Betul tak? Kan? Sama lah dengan innalillah. Ada kalau dalam Facebook tu boleh kata ramai juga yang buat penuh jugalah. Tu penuh pun penuh Al-Fatihah juga. Kan? Tapi kita tahu benda tu sebenarnya kurang tepat. Yang kita sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lepas tu kita nak bagi ucapan takziah, salam ucapan yang berbentuk takziah kepada waris.
Kemudian kita doakan ke si mati. Itu penting. Lepas tu nak ambil kaedah kita bacakan Al-Fatihah, sampaikan hadiah kepada si mati. Okay, itu lepas tu. Kan? Tapi ada macam-macam orang amal. Ada yang sebut inna lillah saja. Ada yang sebut ada orang meninggal Al-Fatihah. Macam tu saja. Memanglah bukan benda yang kata terang-terang salah. Tapi cara tu kurang tepat. Dan kita nak tahu bab agama ni kita amalkan betul-betul. Kan? Sebab dunia pun kita hati-hati tak? Dunia, kan untuk dunia, kita nak beli barang ke, kita nak buat pilihan, kita akan fikir betul kan? Kita akan buat yang terbaik, the best choice kan? Tapi kalau dunia macam tu, kenapa bab akhirat kita rasa ala kadar je? Lagilah kena hati-hati. Ini kita rasa benda ni hairan. Hairan yang mana kita beragama nak senang-senang, nak simple, nak murah, nak yang free. Apa lagi? Kita rasa macam pelekeh sebenarnya. Jadi tak langsung tu kita macam anggapan kita tu macam alah macam tu. Kan? Alah buat je lah simple sudah. Bagi saya benda ni sangat-sangat menduka cita kan, kerana sepatutnya terbalik. Dunia kita fikir macam tu. Alah untuk nak pergi sana sini je naik kereta, beli yang murah-murah je lah, second hand je lah. Sepatutnya macam tu. Untuk agama, belanja banyak. Kita betul-betul nak belajar. Kita betul-betul nak dapat pahala sedekah. Kan, nak bantu orang lain. Kita betul-betul nak berzikir. Macam tu katanya. Tapi terbalik. Kan, dunia kita buat best choice. Betul terbaik. Belanja macam-macam. Sampai bab akhirat, nak buka tabung haji pun tak buka lagi. Contohlah. Jadi kita kena ada kesedaran lah. Baik, jadi dalam isu sunnah ni apa dia? Kita amalkan takbir bila mana mendapat berita gembira. Sahabat dapat doa daripada Nabi. Sahabat kan yang dijamin pun 10 orang kan dalam hadis tu. Jadi yang lain itu tidak dijamin, tidak ada garanti yang Nabi sebut ni. Nabi tahu pun bukan Nabi menerka-nerka. Nabi pun dapat wahyu. Yang sebut dalam hadis. Itu pun ada sebab. Semua itu banyak berjasa kepada Islam dan membantu Nabi. Termasuk dalam 4 khalifah kan. Jadi yang lain-lain tu Nabi doakan. So dapat berita gembira, sahabat sebut Allahu Akbar. Kita pun boleh amalkan. Dapat berita gembira, kita biasa mungkin sebut Alhamdulillah. Tapi tanda kita betul-betul kita macam nak kata terkejut lah kan. Contoh anak bawa keputusan SPM, straight A. Kita pun berita gembira ni. Kita pun Allahu Akbar, Alhamdulillah. Gitulah nak sebut macam tu. Maknanya sebutlah nama-nama Allah kan. Kalau Alhamdulillah tu nikmat yang biasa. Kalau yang berita gembira yang kata ada satu kejutan, ada satu yang kita satu benda yang berlaku secara surprise kan, kejutan yang berlaku luar biasa, sebut ni Allahu Akbar. Kita rasa dalam gembira sangat tu Allahu Akbar gitu. Ada semangat tu. Lepas tu nak amalkan Alhamdulillah ke apa lagi, Masya Allah, amalkan. Jadi ini satu lagi hadis yang kita boleh ambil sebagai satu amalan, insya-Allah. Itulah untuk pagi ni. Jadi kita tengok sikit soalan sebelum kita tamatkan dalam 8.30 kan. Okey, Latifah, bolehkah kita kata bersahabat hingga jannah? Ni kita boleh kata sahabat syurga, sahabat hingga jannah. Ni tengok maksud dia macam mana sahabat hingga ke syurga. Sahabat hingga ke syurga. Saya kurang pasti. Tak, selamat, doakan dia lah terus. Saya kurang pasti sama ada dia membawa maksud sahabat syurga ke tidak. Jadi kita main bahasa kan. Jadi nak senang terus doa je lah. Lagi senang kan. Nak senang je lah. Sebab saya pastilah mungkin boleh tanya dengan pakar bahasa tu. Apa maksud dia? Maknanya nak kata bersahabat hingga ke jannah, ke syurga. Maknanya kita nak jumpa dekat syurga. Kan. Dia kata doa. Dia kurang pastilah. Nanti saya cuba tanya lah. Cuba tanya dengan yang lebih arif. Saya cuba dapatkan jawapan nanti insyaAllah. Tapi nak selamat tu doa terus lah. Doa terus kan. Semoga disebutkan moga kita masuk syurga tanpa hisap. Itu doa lah tu. Aku harap kita masuk sama-sama syurga tanpa hisap. Kita masuk syurga tanpa hisap. Senang. Ada kawan baik saya suka tolak pandangan tentang istilah sahabat syurga. Yang saya sebut tadi. Memang ada orang takkan terima. Sebab dia dah biasa. Sebab tu nak biasakan kena beragama lah. Kita tahu dulu. Sebab inilah kata bahaya ni. Sebab dah tahu benda tu salah, dia masih nak buat. Kan? Ni kita doa dia dapat hidayah. Dan kita doa kita tak termasuk dalam kalangan macam tu. Takut Ustaz, takut sangat sebab akhir zaman banyak macam berlaku.
Dan bila masa Dajjal dah keluar lagi lah mencabar. Jangan sampai jadi macam ni. Bertakbir, betul, positif sahaja, berita gembira. Berita gembira. Tapi kalau dalam keadaan yang menghadapi musibah, contoh kebakaran ke apa kan, itu kita amalkan azan. Yang mula pun dengan Allahu Akbar juga. Cuma dia adalah azan lah. Azan. Kalau yang ni, berita gembira. Semua sebut Allahu Akbar. InsyaAllah itulah untuk pagi ni, mudah-mudahan terdapat manfaat. Sama-sama lah cuba kita amalkan, kita melakukan perubahan lillahi ta'ala, dan kita mendapat rahmat daripada Allah mudah-mudahan, insyaAllah, amin. Wallahu ta'ala ala wa ilmuhu atam. A'udzubillahi samil alimi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastawdi'uka ma'allamtana فردده إلينا إن حاجاتنا إليه ولا تنسيناه يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين.